wilayah Gaza umpama zon maut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan keadaan di Gaza kini umpama sebuah zon maut. Ini selepas situasi kesihatan dan kemanusiaan di wilayah itu terus merosot. Tedros berkata sebahagian besar wilayah telah musnah dan lebih 29,000 orang terbunuh dan ramai lagi hilang dan cedera. Penduduk di Gaza juga mengalami masalah kekurangan zat makanan yang teruk sejak konflik bermula. Tambahnya, kekurangan bekalan makanan dan kesihatan juga akan terus terjadi sekiranya perang tidak dihentikan. Beliau turut menyuarakan kebimbangan mendalam apabila agensi-agensi seperti Program Makanan Sedunia WFP tidak dapat akses ke wilayah di utara Gaza. Beliau turut mengulangi risiko serius yang dihadapi oleh pekerja bantuan dan menekankan kepentingan untuk memastikan keselamatan mereka. Imej satelit pada Rabu menunjukkan suatu kawasan yang didakwa sedang dibangunkan oleh Mesir di sempadan Gaza. Ia dikatakan bagi menampung penduduk Palestin sekiranya serangan Israel ke Rafah menyebabkan penghijrahan merantasi sempadan. Bagaimanapun, Mesir menafikan membuat sebarang persiapan sedemikian. Pada masa yang sama, berulang kali menyatakan kebimbangan terhadap serangan oleh Zionis yang boleh memindahkan penduduk Palestin ke Sina. Menurut Kahirah, tindakan tersebut tidak boleh diterima sama sekali. Dalam pada itu, Amerika Syarikat telah berulang kali menyatakan pendirian menentang sebarang perpindahan penduduk Palestin keluar dari Gaza. Terdahulu, penjajah Israel memberi amaran akan melancarkan serangan untuk memusnahkan kubu pertahanan terakhir Hamas di Rafah. Kawasan itu kini menempatkan lebih 1 juta rakyat Palestin yang mencari perlindungan. Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki menyampaikan penghargaan terhadap sokongan Malaysia yang berterusan bagi perjuangan rakyat Palestin. Penghargaan itu disampaikan kepada Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan yang mengadakan pertemuan bersama di Kedutaan Palestin di The Hague, Belanda. Pertemuan itu dikongsi Wisma Putra menerusi hantaran di Facebook. Dalam catatan itu menyatakan kedua-dua menteri bertukar pandangan dan berbincang berkenaan usaha untuk terus memberikan penekanan kepada masyarakat antarabangsa mengenai usaha menamatkan konflik di Palestin. Turut dibincangkan penerimaan status negara Palestin yang berdaulat. Datuk Seri Muhammad kini berada di The Hague untuk mengambil bahagian dalam sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung isu Palestin. Beliau mengetuai delegasi Malaysia di ICJ berhubung permintaan untuk pendapat nasihat berkaitan kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan lisan Malaysia di Peace Palace di The Hague kira-kira 12.10 tengah malam 23 Februari waktu Malaysia. Ekspor produk halal Malaysia ke Jepun dijangka meningkat 10% tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, unjuran itu berdasarkan kesediaan Jepun menerima kehadiran pengunjung dan pempamer dari negara Islam pada Expo Osaka 2025. Pada tahun 2022, keseluruhan ekspor Malaysia bernilai RM59.6 bilion dengan 3.6 bilion ringgit daripadanya adalah produk halal berasaskan makanan dan minuman. Daripada jumlah itu juga, 1.87 bilion ringgit merupakan bahan ramuan untuk pengeluaran produk halal di Jepun. Saya mengharapkan usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana untuk bersama-sama menerokai pasaran di Jepun ini. Dan terutamanya untuk tahun hadapan, mereka sangat memerlukan banyak bahan-bahan daripada Malaysia. Dan saya juga akan berbincang dengan SDC dan MITI bagi mempromosikan bahan-bahan daripada
Malaysia ini. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani dua memorandum persefahaman antara Halal Development Corporation HDC, Aeon Company Berhad dan Persatuan Halal Jepun di Osaka. Brazil mengkritik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sebagai lumpuh kerana gagal tangani peperangan di Gaza dan Ukraine. Ia disuarakan ketika Brazil membuka mesyuarat kumpulan 20 ataupun G20. Kritikan yang ditujukan khusus kepada Majlis Keselamatan PBB UNSC pada mesyuarat 2 hari itu bukti perpecahan ketara dalam kalangan masyarakat antarabangsa berhubung perang berkenaan. Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, mengambil kesempatan sempena mesyuarat kali ini bagi menegaskan ledakan konflik global, sekaligus menggambarkan peranan institusi antarabangsa seperti PBB seolah tidak berfungsi. Mesyuarat Menteri Luar Ekonomi terbesar dunia itu berlangsung di Rio de Janeiro untuk edisi pertama tahun ini. Ia turut dihadiri Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov. Ahli Parlimen Britain meluluskan usul menggesa gencatan senjata kemanusiaan segera di semenanjung Gaza selepas kekecewaan bersejarah di Dewan Rakyat. Usul Scottish National Party SNP itu diluluskan sebagai dipinda tanpa undian dengan kebanyakan ahli parlimen mengiyakan selepas ia dipinda oleh usul Parti Buruh yang mengubah perkataan daripada gencatan senjata segera. Kekecohan berlaku selepas Speaker Lindsay Hall menerima pindaan oleh kedua-dua parti konservatif dan buruh kepada usul SNP. Duta Palestin Hussam Zomlot menyifatkan kekecohan itu sebagai politik Britain berada pada tahap terendah. Hussam mendakwa ahli Parlimen Britain melindungi kerjaya mereka, bukannya melindungi orang awam di Gaza. Lindsay Hall yang terkejut kemudiannya kembali ke Dewan Rakyat memohon maaf atas pilihan pindaannya. Kebimbangan meningkat dalam kalangan pesakit Korea Selatan apabila Jabatan Kecemasan di 3 hospital terbesar di negara itu dalam keadaan berjaga-jaga. Ini selepas lebih 8,000 doktor pelatih meletak jawatan beramai-ramai dan mogok besar-besaran. Menurut Kementerian Kesihatan, angka berkenaan bersamaan dengan 71% daripada keseluruhan doktor pemastautin dan pelatih di 100 hospital utama di Korea Selatan. Protes bantahan itu semakin meningkat selepas kerajaan menyatakan rancangan untuk meningkatkan kemasukan ke sekolah perubatan. Jelas wakil doktor pelatih, perubahan itu akan menjejaskan penyediaan perkhidmatan dan kualiti pendidikan. Kerajaan juga mengancam untuk menangkap doktor yang mengetuai pembubaran itu. Sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh dan 11 lagi cedera dalam runtuhan sebuah lombong haram di negeri Bolivar, Venezuela semalam. Presiden Venezuela Nicolas Maduro berkata, Gubernur Bolivar Angel Marcano turut serta dalam usaha mencari dan menyelamat mangsa di lombong haram Bula Loca. Jelasnya, pada masa ini operasi menyelamat juga melibatkan 2 helikopter yang membawa mangsa yang cedera. Runtuhan lombong terbuka berlaku sehari sebelumnya di Bandar Angostura dan dirakam dalam video yang kini tular di media sosial. Menurut rakaman itu, terdapat berpuluh-puluh orang di dalam lombong itu. Datuk Bandar Angostura, Yorgi Arkinega berkata, sekurang-kurangnya 70 pelombong berada di bawah runtuhan, tetapi menurut Maduro, maklumat itu belum disahkan. Sementara itu, di China, 2 orang terbunuh manakala 3 lagi hilang selepas sebuah kapal kontena melanggar sebuah jambatan di Guangzhou, wilayah
Guangdong. Insiden kira-kira 5:30 pagi itu menyebabkan jambatan Lishinsha di daerah Nansha retak. Kemalangan itu melibatkan 5 kenderaan termasuk sebuah motosikal. Menurut siasatan awal, 2 daripada mangsa terjatuh ke dalam sungai manakala selebihnya jatuh ke atas kapal. Seorang kru kapal cedera ringan dalam kemalangan itu. Usaha menyelamat sedang dijalankan dan punca kemalangan masih disiasat. Wilayah Manabi di Ecuador dilanda banjir berikutan hujan lebat. Menurut media tempatan, bandar itu diletakkan dalam keadaan darurat dan lebih 80 keluarga telah dipindahkan. Video menunjukkan seorang pemandu meredah banjir melihat situasi bandar tersebut. Hampir kesemua jalan di sekitar bandar Chon terjejas. Institut Meteorologi Kebangsaan Ecuador memaklumkan hujan dijangka berterusan dan keadaan mungkin berbeza daripada banjir dan tanah runtuh. Beralih ke berita sukan, kejohanan berbasikal Track Asia ICC 2024. Skuad negara merangkul perak acara pecut pasukan lelaki dan wanita pada kejohanan ICC 2024 yang berlangsung di New Delhi semalam. Trio lelaki Muhammad Ridwan Shahrum, Muhammad Fadil Zonis dan Umar Hasbullah berjaya memperbaiki kedudukan ke tempat kedua dengan catatan 44.607 saat. Skuad negara tewas kepada juara bertahan Jepun yang dibarisi oleh Yuta Obara, Kento Yamasaki dan Minato Nakaishi yang mempertahankan gelaran Asia dengan catatan 44.367 saat pada final. Manakala China memperolehi gangsa selepas menewaskan pasukan tuan rumah pada penentuan tempat ketiga. Pasukan wanita pula mencatatkan 50.095 saat pada final di belakang trio Zhou Fei, Tong Menggi, Wang Lijuan 48.178 saat. Manakala Korea Selatan membawa pulang gangsa. Sementara itu, atlet berbasikal para juga beraksi cemerlang untuk meraih emas acara pecut berpasukan campuran C15. Pemegang rekod dunia maraton Kelvin Kiptum dari Kenya yang meninggal dunia dalam nahas jalan raya pada 11 Februari lalu diberi penghormatan menerusi upacara pengebumian negara. Upacara pengebumian yang bakal dihadiri Presiden Kenya William Ruto itu akan berlangsung esok. Orang ramai turut memberi penghormatan terakhir kepada atlet muda itu bermula hari ini. Kiptum dilaporkan meninggal dunia pada usia 24 tahun dalam satu kemalangan jalan raya di Kaptagat, Barat Daya Kenya pada 11 Februari lalu. Jurulatihnya, Gervais Hakizimana, turut meninggal dunia dalam nahas itu. Kiptum mencipta rekod dunia baharu 2 jam 35 saat di Chicago Marathon pada bulan Oktober 2023 menewaskan rakas negara Kenya Eliud Kipchoge. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.